يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى، ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءة في كتاب مختصر ابن أبي جمرة للإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، ونفعنا اللهم بعلومه وعلومكم وعلوم شيخنا في الدارين آمين. تفضل أيها القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسندكم المتصل إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال سلم ثم سلم. قال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau telah sembahyang dengan kami, mana telah sembahyang mengimami kami. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi, salah suatu daripada dua sembahyang di sebelah petang. Jadi al-ibkar itu pada waktu pagi, al-ashi pada waktu petang. Bermula daripada zuhur sampai kepada petang ataupun senja itu dia panggil ashi. Salah satu daripada dua sembahyang petang, maknanya kalau tidak zuhur itu maknanya asar. Qala Ibn Sirin, maka berkata oleh Ibn Sirin, siapa Muhammad Ibn Sirin? Itu perawi tabi'in yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah. Sammaha Abu Hurairah, telah menamakan solat itu, solat yang disembahyang ataupun yang Nabi SAW sembahyang itu oleh Sayyidina Abu Hurairah. Walakin nasitu ana, akan tetapi telah lupanya saya yang lupa. Yang lupa Abu Hurairah telah sebut tapi saya lupa. Qala fa shalla bina rak'ataini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang dengan kami 2 rakaat. Thumma sallama. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan salam. Baik, kalau sembahyang zuhur, sembahyang asar kan 4 rakaat. Kan? Jadi kenapa dia beri salam? Itu isu masjid, isu soal hadis ni. Fasal thumma sallama, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi salam selepas daripada 2 rakaat sembahyang. Sembahyang zuhur kau sembahyang asar ni? Ya, salah satu daripada keduanya. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Lalu bangkitlah baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri kepada satu batang kayu yang terlentang di dalam masjid. Kalau dalam syarah Syarwani dia kata mulqatin fil masjid, mana
batang kayu itu bukan seperti tiang, akan tetapi dia terlentang ataupun dia terlentang dalam masjid. Nabi SAW pergi berdiri di situ. Fattaka alaihi, lalu Nabi SAW bersandar ataupun bertelekan di atasnya, menekan berat badan baginda di atasnya. Ka'annahu ghadban, seolah-olah baginda itu sedang marah. Hal. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan baginda SAW menghantarkan tangan kanan baginda ke atas tangan kiri. Maksudnya diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri baginda SAW. Wa syabbaka, syabbaka ini begini, maknanya dipancarkan. Kalau terjemahan Al-Fadil Ustaz Yusuf bin Muda rahimahullah, ini anak murid kepada Syekh Abdullah Tahir. Ustaz Yusuf Muda, tenaga pengajar di pusat pengajian pondok, dia menterjemahkan syabbaka dipancarkan antara kedua tangan itu. Wasyabbaka, lalu diletakkan. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, jadi tangan kanan atas tangan kiri. Kemudian wasyabbaka baina asabihi, lalu baginda memancar di antara kedua jari jemari baginda. Wa wada'a khaddahu al-aymana 'ala dhahri kaffihi al-yusra, maka diletakkan pipi baginda yang sebelah kanan di atas belakang tapak tangan baginda yang di sebelah kiri. Jadi suasananya amat agak mengkagetkan para sahabat. Jadi semayangnya 2 rakaat, kemudian Nabi SAW menunjukkan reaksi yang seolah-olah sedang marah. Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid, jadi telah keluarlah golongan-golongan yang segera, golongan-golongan yang nak cepat tu memang telah keluar daripada pintu masjid. Maksud sara'an ini dalam syarah Syanwani, Imam Syanwani kata maksudnya orang yang jenis lepas beri salam keluar selalu. Ada juga setiap zaman ada orang lagu tu. Maknanya siasat yang kumpulan yang mana lepas bagi salam keluar selalu tu memang ada. Bukan kata orang Wahabi ya. Sejak zaman Nabi lagi dah lah. Jadi yang duduk tunggu sampai berzikir itu memang ada juga, tapi yang sudah semayang bangun kali pun sudah ada pada zaman Nabi SAW. Min abwabin masjid, keluarlah mereka yang cepat tu keluar. Faqalu, maka berkatalah mereka. Yang berkata ni orang dalam masjid ataupun orang semua yang semayang itu bercakap-cakap. Ya, yang bercakap ni kata setengah ulama yang sudah memberi salam. Ada yang tak beri salam. Ada yang tak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi apabila Nabi sudah bagi salam, maka ada juga yang memberi salam tu ikut beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan setakat beri salam, keluar masjid pun ada dah. Sebab apa? Sebab Nabi dah bagi salam 2 rakaat ada semaya hari ni. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Dan di dalam kumpulan jemaah itu yang ramai itu ada Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abu Bakar ada, kedua-dua wazir baginda sallallahu alaihi wasallam, masuk kedua-duanya ada. Fahabahu, kalau nuskah saya ada dhamir hu. Fahabahu, maka gerunlah oleh kedua-duanya akan Nabi. Mana takutlah kedua-duanya akan Nabi an yukallimahu, bahawa masing-masing nak berbicara dengan Nabi. Ada ihtimal gerun tu kalau mereka rasa gerun ataupun kalau mereka bimbang ataupun kalau mereka masih lagi belum memberi salam. Ada. Jadi yang kebanyakan yang memberi salam tu tak batal ya. Memberi salam tu kerana ijtihad mengikut Nabi SAW. Berdasarkan dalilnya Nabi telah memberi salam. Maka tidak batal sembahyang mereka pada ketika itu. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun. Dan di dalam kumpulan para sahabat itu, dalam kumpulan jemaah para sahabat yang sembahyang bersama Nabi pada hari itu, ada seorang laki-laki fi yadayhi tulun, pada kedua belah tangannya ada panjang. Panjang tu katanya buku kita Al-Fadhil Ustaz Ridwanuddin sampai kepada dekat lutut dia. Kalau dia duduk, tangan dia tu sampai dekat lutut dia. Panjanglah tangan dia tu. Yuqalu lahu dzul yadain, dikatakan kepadanya, digelarkan kepada dia tu dzul yadain. Mana empunya 2 tangan, mana tu empunya 2 tangan yang panjang lah. Cuma daripada dikatakan dah setengah saya baca tak ingat mana,
yang menggelarkan dia itu ialah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memang memberi gelaran, tapi gelaran yang disenangi. Gelaran yang disenangi. Maksudnya sebab yad dalam bahasa Arab, maksudnya Zul Ni'mah, Zul Fadli, orang yang mempunyai jasa. Tapi kalau dah sampai dua tangan, memang semua manusia dua tangan. Tapi setelah dia mempunyai dua jasa besar, dua kali ganda jasa dia kepada orang lain. Memang, ini kalau kita tengok, nama beliau sebenarnya Sayyiduna Khirbaq. Sayyiduna Khirbaq telah berjasa besar dalam peristiwa ni kepada umat Islam seluruhnya. Faqala ya Rasulullah, jadi Khirbaq saja hari itu anasi salat tu. Jadi adakah tuan telah lupa ataupun sembahyang sudah dikosar ataupun direngkaskan? Sudah direngkaskan sembahyang ni ataupun sudah dikosarkan sembahyang ni? Sudah dipendekkan sembahyang ni? Qala lam ansa wa lam taqsur, dengan bina maklum. Lam ansa wa lam taqsur. Saya tidak lupa dan juga sembahyang pun tidak dipendekkan. Mana sembahyang pun tidak pendek. Memang 4 rakaat, 4 rakaat. Lalu dalam setengah riwayat yang lain, Zulyadain tambah lagi. Zulyadain tambah, bal ba'du dhalika qad kana. Bal ba'du dhalika qad kana. Aqasuratis salatu amnasi. Dalam riwayat ini, adakah Rasulullah qasar sembahyang ataupun kalau tak lupa qasar atau tak? Dipanggil apa tu? Dua tu je, tak ada pilihan ketiga lah. Jadi Rasulullah kata kullu dzalika lam yakun. Dalam riwayat semua tu tak berlaku, lupa pun tidak, qasar pun tidak. Tu dia. Maka Zulyadain pun kata pula bal ba'du dzalika qad kan, bahkan setengah daripada demikian keintian itu sudah berlaku. Bal ba'du dzalika qad kana. Faqala akama yaqulu Zulyadain, maka Nabi oleh kerana Zulyadain itu seorang manusia saja, khabar wahid katanya ulama ataupun khabar ahad, maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, akama yaqulu Zulyadain, maka adakah seperti katanya Zulyadain, mana adakah benar berlakunya qasar ataupun lupa ni? Faqalu na'am, mana qasalah. Na'am, ataupun Rasulullah SAW lupa. Faqalu na'am. Jadi qalu tu ada yang jawab dengan isyarat, ada yang jawab dengan yang cakap. Cakap tu kerana mereka ijtihad bahawa sembahyang sudah tamat. Maka bercakap, maka tidak batal. Ataupun cakap tu masih sedikit kerana mereka sangka benda tu tidak batal. Fataqaddama wa shalla, maka Nabi kembali berada di depan tempat sembahyang tu. Fataqaddama wa shalla ma taraka, lalu baginda sembahyang barang yang dia telah ditinggalkan oleh baginda, mana 2 rakaat lagi. Tu sambung. Sebab belum berselang masa panjang, satu. Yang kedua, kerana percakapannya tidak banyak. Percakapan tu dihimpunkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam banyak riwayat. Jadi ada riwayat yang panjang, ada riwayat yang pendek. Maka Imam Syafi'i mengambil riwayat yang paling pendek, iaitu 6 perkataan sahaja. 6 kalimah saja. Kullu dzalika lam yakun asadaqa Zulyadain. Itu saja 6 kalimah sahaja yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pengukurnya al-kalamut tawil ataupun al-kalamul kathir. Al-kalamul kathiru sahwan. Al-kalamul qalilu sahwan. Percakapan yang sedikit dalam keadaan lalai ataupun dalam keadaan lupa bahawa kita sedang dalam sembahyang, itu tidak membatalkan. Fataqaddama wa sallama tarak. Thumma sallama. Kemudian baginda memberi salam. Thumma kabbara, kemudian di hujung tu, di sini ada khilaf dari segi riwayat, tak apalah. Riwayat kita ni Nabi memberi salam terlebih dahulu. Thumma kabbara wa sajada. Kemudian Nabi SAW telah takbir untuk sujud. Wa sajada mithla sujudihi, maka baginda SAW sujud seperti sujud baginda. Maksudnya sujud baginda dalam solat. Mana Nabi sujud seperti sujud baginda dalam solat, au atwala, ataupun lebih panjang sedikit daripada sujud dalam sembahyang. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian baginda SAW mengangkat kepala baginda, wa kabbara, dan baginda takbir. Takbir mengangkat kepala,
Thumma kabbara wa sajada. Kemudian Nabi takbir pula Allahu akbar untuk sujud pula, sujud sahwi. Wa sajada misla sujudihi aw atwala, dan Nabi SAW sujud seperti sujudnya dalam sembahyang ataupun lebih panjang daripada sujud sembahyang. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda sallallahu alaihi wasallam wa kabbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir. Maksud takbir itu takbir bangkit daripada sujud. Baik, itu setakat itu riwayat Abu Hurairah. Perkataan Abu Hurairah sampai setakat situ, thumma wa kabbara. Jadi tidak dinyatakan beri salam dah apa, apa beri salam pula. Farubbama sa'aluhu, maka farubbama sa'aluhu ni daripada tabi'in ataupun periwayat. Manakah mereka itu menanya akan dia. Menanya akan siapa? Menanya akan Muhammad ibn Sirin. Mereka tu mana arwah, perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ni menanya kepada Al-Imam Muhammad ibn Sirin daripada kalangan tabi'in. Apa tu soalannya? Thumma sallama. Kemudian baginda bagi salam ke? Tu soalan tu. Soalan. Adakah tu al-mas'ul? Thumma sallama tu soalan. Lepas pada sujud sahwi itu bagi salam pula ke? Soalan. Thumma sa'alu, thumma sallama, fayaqulu, maka berkatalah ya Muhammad ibn Sirin, nubbi'tu anna Imran ibn Husainin qala thumma sallama. Dikhabarkan Sayyidina Imran ibn Husain meriwayatkan peristiwa ni, lalu dia mengatakan kemudian Nabi memberi salam. Baik, di sini ada dua riwayat. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah dan juga riwayat Sayyidina Imran ibn Husain yang digabungkan dalam satu riwayat dari Imam Ibn Sirin. Daripada sini kita tengok perbezaan antara dua mazhab di kalangan alim ulama radhiyallahu alaihim, mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu dengan mazhab Imam Syafi'i dalam bab sujud sahwi ni. Jadi Imam Syafi'i surah sujudus sahwi sunnatun wa mahalluha qabla salam, bermula sujud sahwi itu hukumnya sunat dan tepatnya selepas daripada salam. Qabla salam, bagi salam. Adapun dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, sekiranya tertinggal sesuatu dalam sembahyang maka disujud sunat balik Allah. Baik. Jadi hadis ini mensyariatkan kepada kita apa yang sujud sahwi ataupun mengajar kepada kita sujud sahwi jika berlaku di dalam sembahyang. Cuma orang tanya dalam masalah usuluddin, adakah Nabi bagaimana Nabi SAW lupa? Sedangkan lupa itu berlaku pada orang yang lalai. Orang lalai itu maknanya orang tak ingat keadaan sembahyang dia. Maka adakah Nabi terganggu dalam sembahyang? Adakah Nabi kita SAW boleh diganggu dalam sembahyang? Maka di sini diterangkan dalam beberapa hadis bahawasanya lam ansa wa innama unsa. Aku tidak lupa, hanya sahaja aku dilupakan. Aku diperlupakan. Dalam riwayat lain, innama unsa li asunnah. Aku diperlupakan untuk aku membuat sunnah ataupun untuk membuka jalan kepada kamu. Aku dilupakan untuk membuka jalan bagi kamu. Jadi dalam hal ini para alim ulama telah menyusun satu nazam. Nazam ni sangat baguslah kalau kita pakai ingat. Nazam ini yang disebut oleh ramai ulama, boleh tengok dalam Bajuri radhiyallahu taala anhu. Dia kata ya sa'ili an rasulillahi kaifa saha wasahwu an kulli qalbin ghafilillahi saha an kulli syai'in sirruhu fasaha an kulli ma siwallahi fatta'zimu lillahi. Boleh ingat tu dalam sahih dalam Bajuri. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya akan daku, an Rasulillah, mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa saha, bagaimana si Rasulullah boleh lupa, bagaimana si Rasulullah boleh lalai dalam sembahyang, wasahwu an kulli qalbin ghafilillahi, sedangkan padahal lupa lalai itu daripada hati yang
lalai dan hati yang lupa, hati yang alpa. Wasahwu an kulli qalbin ghafilillahi, ay wasahwu kainun min kulli qalbin ghafilillahi. Bermula lalai itu berlaku daripada hati yang lupa. Lalu lupa daripada Allah Subhanahu wa taala, lupa daripada perintah Allah. Maka dijawab oleh para alim ulama, saha an kulli syai'in sirruhu. Terlalai daripada segala sesuatu oleh hati baginda. Sir. Kalau sir ni, kalau hati yang lebih dalam daripada qalb lah. Mula qalb, lepas tu sampai kepada sir. Sir itu apa dianya telah lupa selain daripada Allah. Maknanya hanya ada Allah saja pada ketika itu. Maka ketika itu bilangan rakaat semaya pun tak ingat juga. Maknanya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Saha an kulli syai'in sirruhu. Fasaha an kulli syai'in sirruhu. Fasaha an kulli syai'in fatta'zimu lillahi. Maka ketika itu Nabi lupa segala sesuatu termasuk bilangan rakaat sembahyang. Fatta'zimu lillah. Maka ta'zim daripada Nabi pada ketika itu hanya kepada Allah. Jadi ini syair yang sangat baguslah. Disebutkan guru kepada guru kita, Syekh Masyayikh kita, Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala. Siapa dia dengan nama ni? Syekh Abdul Qadir Isa ni guru tariqah kepada guru kita, iaitu ramailah guru kita belajar dengan dia. Antaranya Syekh Yusuf Muhyiddin Bakhur Al-Hasani, dan juga ulama-ulama lain juga. Syekh guru kita almarhum Syekh Muhammad Adnan Saqqa rahimahullahu ta'ala juga, dia belajar dengan Syekh Abdul Qadir Isa. Jadi Syekh Abdul Qadir Isa wafat di Turki. Dulu lama dah, bukan sehari dua ni. Dia wafat dan dimakamkan dengan berhampiran dengan makamnya Sayyidi Abu Ayyub Al-Ansari. Dan juga Syekh Adnan Saqqa pun baru ni diwafatkan, dimakamkan dekat berhampiran kubur beliau di Turki. Jadi katanya ketika dalam hospital, dalam keadaan raibu, dalam keadaan dia tak sedar, anak dia dalam keadaan dia berkuasa, cakap, cuba berbicara dengan ayah dia. Ketika mana ayah dia dalam keadaan raibu, dalam keadaan macam koma lah. Ayah dia sedar ke tak dengan keadaan orang di sebelah ni. Maka anak dia telah baca ke syair ni. Yalah, anak dia tu ingatlah syair ni. Ya sa'ili an Rasulillahi kaifa saha wasahwu an kulli qalbin ghafilillahi saha an kulli syai'in sirruhu fasaha an kulli ma siwallahi fatta'zimu lillah. Fatta'zimu lillah. Maka itulah yang dibaca oleh, maka disambung oleh Syekh Abdul Qadir Isa sebelum dia meninggal dunia. Ta'zimu lillah, ta'zimu lillah, ta'zimu lillah. Maka ta'zim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah iqra ya sini. Tak dengar tadi hujung-hujung Ustaz. Jawab awak Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa tambah tu tak pun dengar tadi. Patu ya? Ya. Jawapan Syekh Abdul Qadir Isa tadi tak dengar, tak jelas. Ta'zimu lillah wa ta'zimu lillah. Ya sambunglah. Insya-Allah. Wa ta'zimu lillah. Saha an kulli syai'in sirruhu. Fasaha an kulli syai'in. Wa ta'zimu lillah. Maknanya kita tu riak an kulli syai'. Fana an kulli syai'. Tak ada. Maksud tu hanya tu ya. Allah sahaja. Maka lupa semua benda, termasuk apa dia ni? Termasuk bilangan rakaat semaya. Tapi bagi Rasulullah itu kamal. Mana kesempurnaan bagi Rasulullah, sebab Rasul menjadi syariat kepada kita. Kalau orang lain, segala benda yang telatah ataupun syatah yang keluar daripada ketika mana dia syuhud tu,
Kita tidak ada hukum. Bahkan kata banyak ulama tidak mukallaf masa itu. Baik. Baca. قال به إليه قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أبي سعيد الخدري قال sami'tu telah mendengar oleh daku akan baginda Nabi SAW hal keadaan baginda sedang bersabda, idza shalla ahadukum, apabila telah sembahyanglah oleh salah seorang daripada kamu kepada sesuatu yasturuhu minan nas, yang melindungi sesuatu itu sifatnya melindunginya daripada manusia, maknanya menghalang daripada manusia lalu lintas di hadapan dia, sutrah. Ulama panggil dia sutrah musalli. Sama ada tiang ataupun dinding ataupun apa dia ni, sesuatu tungkak dan sebagainya. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, lalu kemudiannya menghendakilah oleh seseorang, mana orang lain pula, nak melintasi di antara di hadap kedua tangannya, mana di hadapan dia, fal yadfa'hu, maka hendaklah dia menolak akan dia. Maksud tolak sini tolak dengan lembut. Fa'in aba falyuqatilhu, maka sekiranya enggan, mana kalau ada orang nak melintah di antara kita, di antara sutrah kita, kita ada semayang dekat tiang, kita semayang dekat dinding, tiba-tiba ada orang nak lintah di antara kita dan di antara dinding, maka hendaklah kita menyekat. Sunat kita menyekat. Sunat kita menyekat orang nak melintah ni kalau kita semayang ada sutrah. Kita sembahyang ada sutrah. Ketika tu kita sunat menyekat orang melintasi kita. Fa in aba falyuqatilhu, sekiranya enggan, maknanya orang ahadun tadi, kita dah sekat tapi nak lalu juga, falyuqatilhu, maka hendaklah dia itu hendaklah memerangi akan dia. Maksud memerangi di sini zahirnya bergocoh lah, bukan berperang. Maksud di sini tolaklah dengan tolak yang kuat sedikit. Mana tolak dengan tolakan yang lebih kuat. Itu sebenarnya tafsiran daripada yang dibawa oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i terjemuh begitu ataupun menerangkan begitu. Maksud berperang di sini bukan maksud buka silap depan dia dah. Akan tetapi maksud dia kita tolak dengan tolakan yang lebih kuat. Wa innama huwa syaitanun, hanya sebenarnya dia itu syaitan. Syaitan ni dah sama ada syaitan dari segi bahasa, maksudnya orang yang tak dengar kata, orang tak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dah tahu dah orang tengah semaya ada sutrah, maka lebih baik dia tunggu selama 40 tu sama ada 40 hari atau 40 tahun. Tunggulah dulu sampai Allah sudah semaya pun tak ada masalah. Dia telah meninggalkan sunnah Nabi SAW, tunggu orang sudah semaya. Kalau dia terperangkap nak keluar tak boleh. Melainkan ada mudarat yang besar. Contohnya kalau dia tak keluar tu akan mengotorkan masjid. Akan mengotorkan masjid. Tu mudarat lebih besar tu. Benda haram. Kalau dia tunggu juga, maka lakuh pergi lah nak guna makruh pun. Makruh pun kena lakuh pergi juga. Fa'inama huwa syaitan. Jadi masalahnya kata ulama, sunat disekat apabila kita sembahyang ada sutra, ada dinding, ada tongkat, ada tiang. Sekiranya tidak ada sutra, maka tidak disunatkan kita sekat. Baik, sambung. وبه إليه قال عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ووالده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال رضي الله عنه عن أبي حذيفة أي ابن اليمان صاحب السر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. Fitnah mana ujian seorang laki-laki itu pada ahli keluarganya dan juga pada jiran tetangga. As-salatu akan mengkifarat akan dia oleh solat.
dan juga as-saumu dan puasa, was-sadaqatu dan sedekah, wal amru wan nahyu. Maksud apa sini? Ujian di sini yang dimaksudkan sini sebagaimana dihuraikan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, fitnah secara umumnya segala benda yang ujian yang merosakkan ataupun menggugat agama kita. Sama ada sedikit sebanyak menggugat, menyebabkan kita lari daripada ataupun kita tidak berada di atas landasan agama. Kadang-kadang berlaku fitnah tu dengan pada apa? Fi ahli, mana dengan sebab ahli keluarga. Macam dengan sebab isteri, malah kadang-kadang kita terpaling tidak mengikut landasan yang betul. Kadang-kadang fitnah tu berpunca marah pada isteri dah. Marah pada isteri tu sampai kita tak ada kawan nafsu, marah dan sebagainya. Maka kita sudah terkena ujian. Nampak Ustaz Aizuddin tu angguk faham dah tu kalau. Macam mana, lagu mana ujian pada isteri? Baik, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi, dan kadang-kadang fitnah tu pada harta. Maknanya kadang-kadang terberlaku kecuaian kita ataupun berlaku perkara yang melalaikan kita dengan dalam kita mencari harta, ataupun dengan sebab harta. Kadang-kadang dengan sebab ya laptop, dengan sebab dengan gadget. Tu semua tu dia panggil lahwul hadis. Wa minan nasi wa man yashtari lahwul hadis liudilla an sabilillahi bighairi min wa yattaqidaha huzwa. Tu ayat tu turun pada orang yang membuat cerita dongeng dan nak melarikan diri daripada Quran. Kadang-kadang melalaikan kita daripada yang lebih penting. Jadi kita membelanjakan harta kita untuk perkara yang tidak baik. Wa waladihi, dan juga kadang-kadang anak juga menjadi sebab kita keluar ataupun lari daripada seluruhan agama. Bukan lari itu maksudnya jauh. Kadang-kadang kita tidak betul-betul mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Muncul kerana sayang kepada anak ataupun kerana marah kepada anak, semuanya dengan sebab anak. Wajarihi, kadang-kadang dengan sebab balas dengan jiran, juga berlaku juga. Jadi ini semuanya perkara-perkara yang boleh memberi fitnah kepada agama seseorang. Tukaffiru hassalah, maka akan mengkifaratkan dia, akan memadamkan kesalahan itu oleh sembahyang. Sembahyang itu sama dengan sembahyang fardu, sebagaimana disebut innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ayat tu cerita pasal kelebihan sembahyang. Sesungguhnya kebajikan itu akan memadamkan keburukan. Wasaumu, dan puasa wajib, puasa sunat. Puasa wajib, ya. Puasa wajib itu akan wa ramadhana ila ramadan mukaffiratun bainahunna majtunibatil kaba'ir. Pada Ramadan kepada bulan Ramadan akan mengkifaratkan dosa-dosa yang dibuat di antara tu. Was-sadaqatu, dan juga sedekah, zakat yang wajib ataupun sedekah yang sunat. Wal amru nahyu, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar kalau orang tu di bawah kita tu, kalau bukan leluasa kita, kalau kita nak buat amar ma'ruf nahi munkar jadi sunat. Kita tak mampu tapi kita nak buat amar ma'ruf nahi munkar juga. Maka kalau kita buat dengan cara betul, dia akan jadi surahan yang sunat. Itu juga larangan itu walaupun tidak wajib, dia akan jadi sunat. Wa nahyu. Jadi semua itu perintah-perintah agama itu akan mengkifaratkan kesalahan-kesalahan kita, yang kita kecuaian-kecuaian kita dalam perintah agama dengan sebab yang timbul daripada perkara-perkara. Sebab tu dalam Quran dan surah Munafiqun itu disebut ini apa dia ni? Amwalakum wa aulad apa? Inna min azwajikum wa amwalikum fitnah. Tu. Ada daripada isteri kamu, ahli keluarga kamu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Ta'ala di sisi dia, di sisi Allah Ta'ala jualah pahala ganjaran yang besar. Jadi ada orang tanya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, disebut ni oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Khairat Al-Hisan. Dia kata ada seorang manusia tu dia cintakan fitnah. Dia cintakan fitnah. Dia lari daripada rahmat dan dia solat tanpa wuduk. Apa hukum orang macam ni? Orang tanya Imam Abu Hanifah. Orang tu cintakan fitnah. Dan dia lari daripada rahmat Allah. Lari daripada rahmat Allah SWT, dan dia solat dengan tidak berwuduk.
Apa hukum orang macam ni? Maka jawab Imam Abu Hanifah, dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cinta kepada fitnah, maknanya dia kasih pada ahli keluarganya, kasih kepada anak-anak dia, kasih kepada harta benda dia, dia suka kepada jiran tetangga dia, cinta kepada fitnah. Ya, sebab itu tempat berlaku fitnah dia. Dia lari daripada rahmat, mana dia lari daripada hujan. Apabila hujan turun, dia lari. Hujan itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ni orang, hujan kata orang Kelantan, hujan hambak orang tua. Maka larilah orang tua tu, lari juga hujan. Rahmat yang pakat lari berlaku pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, solat tanpa wuduk. Dua. Katanya solat tu solat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu kepada wuduk. Ada mengatakan solat tu tidak disyaratkan wuduk. Wallahu, ya semaya jenazah apa wuduk maksudnya. Itu mengikut pendapat ulama lah, bukan mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Satu lagi. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. Bersilih ganti di kalangan kamu. Ini yata'aqabun ni kata dalam segi ilmu nahwu ni dia panggil lughah akalunil bararif. Akalunil bararif. Maksudnya kalau ikut kaedah biasa, yata'aqabu fikum, bersilih-silih tanpa perlu ada waw nun lah. Sebab ada dah fa'il pada tu. Yata'aqabuna fikum malaikatun billail. Bersilih ganti di kalangan kamu, wahai umat Islam, ada malaikat pada waktu malam, ada malaikat yang tertentu, malaikat hafazah pada waktu malam, wa malaikatun bin nahar, dan ada malaikatun akharun ataupun malaikatun ukhar bin nahar. Ada malaikat yang lain pula pada waktu siang. Mana ada dua malaikat yang dipanggil malaikat muaqibat. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Malaikat hafazah pun orang panggil, malaikat muaqibat pun orang panggil. Maksudnya kenapa panggil muaqibat? Sebab mereka datang lepas satu kumpulan, datang kumpulan lain pula. Lepas satu kumpulan datang, mana mereka tu bersilih ganti. Ada shift malam, ada shift siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajr. Dan mereka itu berhimpun, maknanya berselisih tukar shiftnya pada sembahyang fajar. Ini bagusnya pada malaikat tukar shift tu, dia bukan mari on time. Dia mari awal dia mari awal sebelum masuk kerja dia lagi. Dia jumpa lah dengan orang hot shift sebelum tu. Jadi mereka datang pada waktu sembahyang fajar, sembahyang subuh tu, mereka ada. Wa salatil asri. Dan juga ketika sembahyang asar, maksudnya sebelum fajar tu, sebelum subuh tu malaikat dua shift ada. Malaikat subuh pada, bukan malaikat subuh air wangi tu malaikat subuh air wangi tu sebenarnya malaikatus sabah. Malaikatus sabah yang apa, perfume di negara Arab, mari ke Malaysia jadi malaikat subuh. Tak apalah. Jadi malaikat subuh, tapi namanya sesuai lah. Pakcik-pakcik lagi masa semayang masjid pun rasa suka juga pakai malaikat subuh tu. Walhasil. Jadi malaikat subuh tu merujuk kepada wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi Qur'an al-fajri itu maksudnya baca Al-Quran pada waktu subuh, ataupun baca Al-Quran sebelum subuh, ataupun baca Al-Quran pada solat fardu subuh. Sesungguhnya Quran ataupun Quran itu satu bahagian daripada masa sebelum fajar. Qur daripada kalimah qur,
satu bahagian daripada masa sebelum fajar, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Maka Quran al-fajri ataupun bahagian waktu pada subuh tu disaksikan. Maksud disaksi oleh para malaikat, dihadiri oleh para malaikat. Mana malaikat tu ada sebelum subuh dan juga selepas subuh. Maknanya malaikat pagi pada, malaikat siang pada, malaikat malam pada. Jadi waktu peak time tu. Peak time di sisi para malaikat. Sebelum subuh dan juga selepas subuh sampai naik matahari. Yang kedua, wa salatil asr, dia ketika sembahyang asar. Sembahyang asar tu mereka dah ada sampai maghrib, daripada maghrib sampai isyak. Masa ketika tu dua shift, tu bagusnya malaikat. Dia bukan kata mari tugas lepas maghrib kat sampai maghrib pun sampai, tidak, awal lagi mari. Awal lagi datang. Wa salatil asr thumma ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam di sisi kamu, lalu fayas aluhum, lalu Allah Ta'ala bertanya akan mereka. Ni pertanyaan Allah Ta'ala ni nak menzahirkan, Allah Ta'ala nak menzahirkan ilmu yang azali, izharan, nak menzahirkan kepada para hamba Allah Ta'ala, nak membangga-banggakan manusia di hadapan para malaikat. Sebab malaikat tanya dulu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Maka Allah Ta'ala jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu perkara yang kamu tak tahu. Antaranya perkara yang kamu tak tahu ialah mereka ini bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hamba-hamba Allah, anak cucu Nabi Adam AS. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka anak cucu Nabi Adam juga, wasabbih bihamdi rabbika qabla ghurubi qabla tulu sebelum daripada terbit fajar dan juga sebelum tenggelam fajar. Matahari. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Walhal Allah Ta'ala jualah yang terlebih mengetahui tentang keadaan manusia. Soalan, bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku, mana-mana daripada kalangan Bani Adam? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Mana kami meninggalkan mereka ketika mana mereka sedang sembahyang maghrib ataupun sembahyang isyak, dan kami datang kepada mereka ketika mana mereka sedang sembahyang, mana sembahyang asar ataupun sembahyang maghrib. Sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang subuh, itu waktu yang sangat-sangat sangat-sangat kemuncak lah, mana dihadiri oleh para malaikat. Jadi kata antara faedah dalam ilmu tarbiyah yang saya dapat daripada, saya dengar sendiri daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur hafizahullah ta'ala, ketika dia datang ke Kota Baru, Habib Abu Bakar di majlis, di tapang majlis bersama murid-muridnya, walaupun kita ni bukan belajar di Eden pun, tapi kita berjaya menyusup masuk dan kita dengar nasihat beliau. Kata dia tanya kepada pelajar-pelajar dia yang masih kecil, dia kata, apakah waktu yang paling penting dalam tarbiyah? Apakah waktu yang paling penting dalam tarbiyah? Dia kata, maka jawab murid dia, saya ingat yang tanyanya, jawabnya saya tak ingat, lupalah. Saya ingat siapa yang jawab ataupun siapa yang bertanya gitu. Saya ingat ada yang bertanya, ada yang jawab tu Ustaz Fikri, anak kepada Haji Zaidi, restoran Wow. Saya tak ingat siapa yang tanya, siapa yang jawab tu, saya tak ingat. Jadi dia kata, sebelum subuh walau sesaat, dan lepas subuh sehingga terbit fajar. Itu waktu yang pertama. Ataupun waktu yang pertama sebelum subuh walau sesaat. Waktu pertama. Lepas subuh sehingga terbit fajar, waktu yang kedua. Sebelum maghrib walau sesaat, selepas maghrib sehingga isyak. Itu 4 waktu yang mesti kita jaga. Maksud kita jaga apa? Dalam kita nak mendidik anak-anak secara khususnya, waktu ini kita kena jaga sebaik-baiknya. Kalau siapa yang boleh jaga anak dia pada 4 waktu ini, maka dia boleh jaga 24 jam anak dia. Siapa dia boleh mengejutkan anak dia 1 saat sebelum subuh. Sebelum subuh dia kejutkan anak dia sebelum 1 saat, sebelum azan maknanya. Maka insya-Allah anaknya itu akan menjadi anak yang dengar kata. Ini saya gabung dengan nasihat-nasihat daripada ramai habaib lah. Antaranya Al-Habib Ali bin Syekh Bakar bin Salim Abdullah ta'ala, dia kata kalau anak kita masa azan subuh tu
dia azab, dia tidur, maka dia sudah dikencing. Bukan anak kita, dia bapak dia pun. Kalau bapak dia tidur masa azab subuh tu pun, maka lain tak clear. Maka dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunihi. Itulah lelaki yang sudah dikencing oleh syaitan dalam telinga. Maka bila dah sudah dikencing oleh syaitan, syaitan sudah berjaya kencing telinga kita ataupun telinga anak kita, maka pada ketika tu kita nak nasihat apa dia hari tu? Apa yang kita nak nasihat hari tu? Anak kita tu. Nak dengar ke tak? Sudah dikencing oleh syaitan telinganya. Maka kita kena usahakan dia bangun sebelum subuh. Baik, kalau kita nak bangunkan dia sebelum subuh, mestilah kita bangun sebelum subuh juga. Mestilah kita bangun awal lagi pada tu. Takkanlah kita bangun lepas subuh, kita nak bangun sebelum subuh. Satu. Yang kedua, lepas subuh sehingga naik matahari. Jangan tidur. Jangan tidur. Jangan tidur Ni waktu peak time juga ni. Al-Habib As-Sayyid Ahmad Ibn Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala berjaga malam selama 4 tahun ke 5 tahun. Berjaga malam, mutalaah kitab-kitab hadis sewaktu dia belajar di Al-Azhar. Selama 4 tahun ataupun 5 tahun, dia mukibban ala qiraatil kutubil hadithiyah. Mutalaah. Tak tidur malam. Selama beberapa tahun. Tapi lepas subuh tak tidur juga. Tunggu sembahyang duha dulu. Lepas duha baru tidur. Lepas sembahyang duha baru tidur. Sebab apa? Sebab masa tu masa yang peak time. Mana diisikan masa tu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi itu dulu ada dalam tahun depan, tahun Ramadan, dalam awal PKP dulu, ada seorang habib, seorang orang tua lah di Madinah. Kita hanya dulu kami tak panggil habib pada dia, tapi bila dah meninggalnya orang share dalam Facebook habib lah, kita panggil habib jugalah. Habib Abu Bakar Al-Mahdar, duduk menetap di Madinah. Dia keluarga dia di Kampung Sirih. Keluarga dia kampung, dia selalu datang Kampung Sirih ni. Setahun, kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang lama 2 tahun sekali datang. Fadal. Khair. Murakhasin. Baik. Jadi beliau ini masa saya kecil dah saya duduk berjalan dengan dia. Antara manusia yang tak tidur. Habib ni memang tak tidur pagi. Pergi sembahyang Jumaat pukul 10 tu ke sembahyang Jumaat. Abah saya beritahu kepada saya, ni orang Arab yang pelik tadi. Dia kata, orang Arab yang pelik ni, kata, pasal apa? Dia tak tidur lepas subuh. Dia tak tidur lepas subuh. Al-Habib Abu Bakar Al-Mahdar meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Rahimahullah, ada dalam bulan Ramadan tahun lalu lah. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi tak tidur lepas subuh dah. Begitu juga sebelum maghrib. Masa sebelum maghrib tu tersebut dalam hadis yang sahih, waktu syaitan berkeliaran. Syaitan tengah berkeliaran. Fa inna syayatina tantashiruna hina idzin. Maka syaitan sedang berkeliaran. Ada hadis sahih tu. Jadi kalau anak kita berkeliaran masa tu, anak kita tak balik ke situ, orang tua mudah ya piak. Piak siapa? Bukan piak anak kita, piak syaitan. Nanya anak kita dah tu syaitan. Kembali kepada hadis sebelum ni. Fa innahu syaitanun. Hadis sebelum ni kita baca tu. Siapa syaitan? Sebab ia tak dengar kata. Orang kata jangan litah. Maka anak budak-budak yang berjalan ketika maghrib ni, maka dipanggil dalam bahasa mengikut bahasa hadis, bahasa syaitan lah. Jadi oleh kerana itulah orang tua dulu memang dia piak tu. Kalau kalau duduk maghrib duduk tengok lagi, siap. Masih duduk tanah lagi masa maghrib, siap lah. Jadi sebenarnya orang tua sangat-sangat mengetahui ilmu tu walaupun dia tak baca hadis Nabi.
ataupun dia tak sebut pada kita, baru saja baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiganya lepas maghrib sampai ke isyak. Itulah kalau kita boleh bersama dengan anak-anak kita pada masa ni, insya-Allah berjaya. Di terbihan ni yang saya dapat daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, siapa-siapalah dengan nasihat para ulama-ulama lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Ustaz, ada satu pertanyaan. Orang kata sedekah subuh tu ada nas ke Ustaz? Adakah ini nas bagi sedekah subuh tu? Sedekah subuh. Sedekah subuh ada disebutkan dalam hadis dalam kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam hadis yang menyatakan kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia keluarkan sedekah subuh ataupun sebelum subuh lagi. Tapi tak ada masalah sedekah bila pun nak buat masa mana. Dan diberkati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, tu diberkati, tak ada masalah. Dan ada mujarabaknya. Saya ingat dia nama apa? Almarhum apa dia ni, Syekh yang Indonesia tu, yang bukan bahasa lama, siapa yang meninggal tu? Syekh Ali Jabir tak? Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala, dia sebut tu saya nampak macam mimbabil mujarabak, daripada benda-benda yang ditajribah. Maknanya orang yang bersedekah pada subuh dia mudahkan urusannya, dan juga dia murahkan rezekinya. Itu mimbabil mujarabak tu. Mujarabak dia ambil daripada orang yang sudah buat. Orang yang sudah mengalami dia, maka dia buat kongsi kan. Dia panggil apa? Musyarakatul khibrah dia panggil. Musyarakatul khibrah. Maknanya saya mengkongsi pengalaman saya mengamalkan benda ni. Tak ada masalah. Semua ilmu mujarabak dia ambil begitu. Orang dah buat, dah jadi, maka dia kongsi pada orang lain. Maka orang buat jadi pula, maka kongsi pula, maka dipanggil semuanya amalan tu dipanggil amalan mujarab. Dikongsikan pengalaman. Baik. Allah. Lagi. Jadi kelebihannya disebut dalam hadis kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia tolong orang, dia sedekah sebelum subuh lagi. Baik. Dalam Mishkat ada hadis tu. Saya tak ingatlah takrifnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Hadis 31 tu Ustaz. Ya. Hadis Zuliadain. Hadis Zuliadain tu. Biasanya anak tahulah banyak guna syahid sebagai apa ni, berkenaan dengan berkata-kata tu tak. Cuma ni dalam hadis ni kau sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nama, faqama ila khashabati ma'rudah fil masjid ni, ya qama diri dan ke depan ke belakang ke lagu mana? Maksudnya dari sudut kiblat tu Ustaz. Menghadap kiblat tu. Adakah berpaling ke lagu mana? Dia bangun ke khashabah ma'rudah tu di mana? Di depan dia ke? Di baginda ke? Dia paling ke belakang. Selepas pada ia bercakap dengan baginda, bercakap dengan Zuliadain, dia bangun pula kan? Apa nama? Fataqaddama wa shalla tu. Dia pergi depan pula ke? Di situ dia perbuatan tu. Perbuatan melangkah tu. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia gini tu kan? Ada sudut gerakan. Masa nak tanyanya dari sudut kiblat dan juga perbuatan gerakan tu macam disebut juga dalam hadis ni. Selain pada bercakap. Ya. Allah. Wallahu a'lam Ustazah. Jadi perbahasan tentang perbuatan ni, kalau kita tengok
dalam ulama fiqh lah, kita tengok kepada bahasa ulama fiqh. Dia kata fi'lu ma yubtilu amduhu kan. Dalam perkara-perkara yang membatalkan atau perkara yang disunatkan kita sujud sahwi dia, fi'lu ma yubtilu amduhu. Mana kita mengerjakan perkara yang mana kalau kita buat dengan sengaja maka batal. Tapi kalau buat dengan tak sengaja maka tak batal. Cumanya kalau kita tengok dalam kitab fiqh dia ada buat qaid, dia ada apa dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab fiqh, dalam fiqh mazhab Syafi'i kalau tak silap, saya tak cuba tengok dalam kitab Tahrir lah. Kitab Tahrir Syekh Islam Zakaria Ansari, dalam kitab Tahrir Syekh Islam Zakaria Ansari disebut syarat untuk kembali semula tu ada 4 syarat kan. Untuk kembali semula kepada semaya tu, kalau tak silap dia ada 4. Cuba rujuk baliklah, saya nak taklif siapa, Ustaz Azal lah kalau boleh. Lepas tu kongsi ke dalam grup dah. Kalau tengok dah, cuba tengok. Dia ada kalau tak silap saya ada 3 syarat. Ada pertamanya disebut dalam kitab fiqh ni. Dia disebut dalam kitab fiqh. Kamu semuanya kembali kepada hadis ni. Sebab hadis ni satu hadis, satu riwayat yang kita baca. Jadi ulama kata kita tidak boleh istimbak sesuatu hadis hukum melainkan kita riwayat, kita himpunkan 20 wajah bagi hadis. Maknanya 20 jalan bagi hadis ni supaya kita nampak the whole picture. Maknanya gambar yang penuh bagi peristiwa ni, peristiwa Nabi lupa ni, mesti tengok secara menyeluruh dalam banyak riwayat. Berapa patah yang Nabi bercakap, berapa Nabi berjalan ke depan ke belakang, Nabi duduk macam mana apa semua sekali. Tapi kembali kepada apa disebut oleh para ulama fiqh. Sebab ulama fiqh ni kenapa kita berpegang dengan kata-kata mereka? Sebab Imam Tirmizi kata radhiyallahu anhum, wa bihadzal hadithi akhadha al-fuqaha wa hum a'lamun nasi bil hadis. Ulama fiqh ni manusia yang paling faham tentang hadis Nabi. Maksudnya mereka orang yang paling berkelayakan untuk mengeluarkan hukum daripada hadis. Lepas tu ulama hadis kalau kerja dia apa? Dah bukan ulama hadis, dia keluarkan hukum. Ulama hadis dia tengok selok belok. Hujah dia nya, okey, riwayat ada berapa? Riwayat ada berapa? Riwayat ni sahih, riwayat ni tak sahih, riwayat ni macam mana? Riwayat ni itu kepakaran ulama hadis. Ada berapa riwayat hadis? Ada berapa jalan? Ada berapa lafaz? Ada berapa batu darjat dia? Perawi-perawi dia, itu memang kepakarannya memang mesti dirujuk pada ulama hadis. Tapi untuk mengeluarkan hukum, ulama fiqh. Ulama fiqh kata pertama sekali dia kata jangan bercakap banyak. Ini dia ambil pada hadis ni. Jangan bercakap banyak. Maknanya syarat untuk kembali semula kepada sembahyang itu kata ulama tidak panjang. Pertama tulul fasli. Allah yatul al-fasl. Syarat pertama jangan berpanjangan masa. Jangan terpisah lama daripada cakap. Jadi huruf panjang ke pendek, huruf tu kembali pada mana? Kembali pada hadis ni. Maknanya panjang ke lama, maksud setengah ulama babit 2 rakaat semaya. Tapi kita tengok tak sampai begitu. Hadis ni menunjukkan lebih pendek lagi daripada tu. Bukan 2 rakaat semaya tapi lebih pendek daripada cakapan ni. Baik, yang kedua. Kalau bercakap al-kalamul amdu ataupun al-kalamu itu membatalkan semaya. Bila dia kata, ulama kata kalau sedikit, kalau panjang pendek tu apa ini menghimpunkan riwayat-riwayat hadis ni, maka dia pilih riwayat yang paling sedikit. Jadi riwayat ada banyak, ada riwayat yang panjang, ada riwayat yang pendek. Maka Imam Syafi'i ambil riwayat yang paling sedikit, 6 patah kalimah sahaja yang paling panjang sepanjang-panjang perkataan Nabi. Bukan dia tak ambil perkataan Zuliadain, tapi dia ambil perkataan Nabi sebab Nabi itu syarih. Maka Nabi SAW mengikut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia tengok banyak riwayat, maka yang paling sedikit ialah riwayat 6 patah perkataan, maka itu menjadi dasar. Kalau lebih pada 6, maka banyak perkataan, maka tidak boleh kembali semula ke dalam kepada semaya, maka di 10 semaya baru. Tapi Nabi
sallallahu kembali balik, maka katanya kerana perkataan itu sedikit. Dua. Yang ketiga tidak berpaling. Berpaling ataupun tidak berpaling daripada kiblat. Tidak berpaling daripada kiblat. Tidak berpaling daripada kiblat. Tidak berpaling daripada kiblat. Ada sebut dalam hadis ni? Tak ada disebut. Tak ada disebut tu daripada mana? Maka ulama mesti ada sandaran ulama fiqh. Kalau tak ada dalam riwayat ni, mungkin ada dalam riwayat-riwayat lain-lain. Baik, yang ketiga, yang keempat ialah tidak berlaku hadas. Tidak terbatas hadas lah. Tidak berhadas di antara tu. Kalau dah berlaku hadas, putus dah hadas, kena ambil wuduk semula walaupun masa sekejap. Kalau ada pahit dalam masjid sekalipun, nak masuk semula dalam masjid, itu kena sembahyang yang baru dah. Sebab sudah putus dah mualak dengan yang sebelum ini. Itu yang disebutkan oleh ulama fiqh. Jadi saya ingat saya belajar dulu dengan tidak secara langsung juga macam Imam Ibn Sirin tu. Dia tak dengar, walaupun saya belajar daripada Ustaz Nu'man kitab Tahrir mula-mula, Ustaz Nu'man Cik Amin, akan tetapi masalah tu bukan saya dengar langsung dari dia. Nubi tu anak Ustaz Nu'man qala 4 syarat tu. Dia beritahu kepada saya. Seperti mana Ibnu Sirin kata nubi tu anak Sayyidina Imran bin Husain qala thumma sallama. Tapi Ibnu Sirin tak dengar. Dia tak dengar apa dia ni, dia riwayat daripada sahabat lain, daripada tabi'in yang lain, yang tabi'in tu dengar daripada Sayyidina Imran bin Husain bahawasanya memberi salam. Ini menjawab soalan yang ditulis di chatting tu. Mazhab ulama tentang sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Adapun dalam mazhab Imam Malik, kalau tak silap, mazhab Imam Malik ditafsilkan kelalaian yang berlaku tu menambah atau mengurangkan sesuatu. Kalau menambah sesuatu dalam sembahyang, maka di sujud sahwi selepas salam. Berdasarkan zahir hadis ni. Thumma sallama. Salam dulu baru sujud sahwi. Itu kenapa? Kerana berlaku penambahan dalam sembahyang. Tapi kalau tertinggal sesuatu dalam sembahyang, maka sujud sahwi dalam sembahyang. Mana sujud sahwi dalam sembahyang. Itu kerana Imam Malik radhiyallahu anhu nak beramal dengan semua riwayat. Tapi Imam Syafi'i dia tarjih satu riwayat sahaja. Itu tarjih riwayat yang mengatakan sujud sahwi dalam sembahyang. Maka di sana ada tarjih riwayat. Di antara riwayat hadis. Jadi ada dua lah. Dua mazhab ulama. Jadi Imam Malik ada dua lah. Ada yang memberi salam, ada yang dalam beri salam dulu baru sujud sahwi, ada sujud sahwi dulu baru bagi salam. Ada yang sama. Bila sama tu, kalau menambah sesuatu dalam sembahyang, luar salam. Kalau kurang, tinggal sesuatu dalam sembahyang, dalam sembahyang. Mazhab Syafi'i sama. Dalam tambah, kurang, maka semuanya Allah dibuat di dalam solat sebelum salam. Wa sujudu sahwi sunnatu wa mahalluha qabla salam, itu dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullah Ustaz. Cuba Ustaz Azhar tengok dah. Lepas tu kalau Ustaz Azhar jumpa tu, syarat-syarat kembali tu Ustaz Azhar share lah dalam grup kau. InsyaAllah. Wallah. Sebab dulu masa mengaji tu baru belum mula sapam Mesir, Dobik pun tak erti lagi kitab tu tak. Cuma gok dengan hak mana dekat ya. Hak mana masalah-masalah hak ustaz-ustaz sebut tu tak, kita tak pernah dengar kat kita ingat. Begitu jelah. Begitu saja. Jadi kalau lupa berat. Baik. Fathul Mubin. Allah.
Seronok baca Fathul Mubin ni sebab apa? Sebab kita baru kita berasa kita ni tak pandai. Jauhnya kita dengan tahap dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita boleh khatam sudah matilah insya-Allah. Cerita ni insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu taala anhu nafa'ana Allahumma bi ulumihi bid darain. Tapi kalau kita mati sebelum kata kita mati syahid insya-Allah kita. Ya Allah, qala radhiyallahu taala anhu nafa'ana Allahumma bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Bid dalail. Itu kan? Lupa tak? Ba tu harful jar. Dalaili majrur dengan harful jar. Ba tu muta'alliqatun dengan apa? Wa bayani syara'i'id-din bid dalail. Maknanya Nabi Rasul diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menerangkan syariat agama bid dalaili dengan dalil. Dalil muta'alliqun bi bayani. Mana dengan itu ta'alluqnya kalim huruf jar tu. Huruf jar tu ta'alluq dia tempat sakut makna dia nya ialah pada dengan bayani. Mana bi bayani syara'i ini bid dalail. Jam'i dalilin. Dalail tu jamak bagi dalil. Ni ada khilaf ni. Ada khilaf di kalangan ulama. Betulkah dalail tu yang khilaf? Dalil bagi dalil jamak dia dalail. Sebab ada kata dalil jamak dia adillah. Jadi orang i'tiraf. Sebelum pada orang i'tiraf kepada Imam Ibn Hajar, orang i'tiraf kepada Baydawi. Baydawi sebelum pada Ibn Hajar. Syekh Qadhi Nasruddin Al-Baydawi dalam kitab usul dia tarikhkan usul fiqh tu, dia kata ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Dalail dia kata wad dalailu jam'u dalilin. Jadi kata guru kita Syekh Nuruddin Ali Jummah bin Muhammad Al-Azhari, dia kata Imam Baydawi itu hujjah lah dari segi lughah. Sebab dia tu keahlian dia dalam ilmu lughah tu lebih lagi sebab dia tu ada tafsir Baydawi. Dalil-dalil tu memang jamak bagi dalail. Jadi sebagaimana adillah juga jamak bagi dalail. Jadi ada banyak dalil jamak bagi wa huwa lughatan al-mursyidu, dan bermula dalil itu dari segi bahasa ialah al-mursyidu ay alladhi yursyidu, yang membimbing kita. Yang membimbing kita. Yang menunjuk kita, yang membimbing kita. Kalau kita terjemah nak suruh siapa makna kalimah irsyad ni, arsyada yursyidu, yang membimbing kita kepada kematangan. Tu kalau kita nak tunaikan makna al-mursyid tu. Wastilahan ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila ilmin aw dhannin nakliyan kana wa huwa al-kitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyasu wa nahwul istishabi aw aqliyan wa huwa al-burhanul ati. Dan bermula ta'rif dalil. Ini ta'rif itu ta'rif usuli. Tapi ma yumkinu, apa yang boleh dipersampaikan dengan cara mana? Dengan menggunakan aibisti'anati sahihin nadhari fihi. Dengan menggunakan pemerhatian yang sahih padanya, pada apa tadi, pada dalil tadi, ila ilmi, yang membawa kepada ilmu. Ni takrifnya panjang. Kalau Syekh kita Syekh Ali Jumaah, dia kata ad-dalilu ma yutawassalu, pendek sikit. Ni ma yumkinu. Kalau takrif guru kita tu pendek sikit. Ambillah ma yutawassalu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Ustaz Fauzan masih dengar ke tu? Rasa kebanyakan anak murid Syekh Ali Jumaah semua terjemah tak. Dia takrif gitu sah. Ma yutawassalu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Ma yutawassalu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabariyin.
Baik. Apa yang mana sampai dengan sebab kita tilik dengan sebenar-benar kepada dia, tilik itu akan menyampaikan kepada matlub khabari. Maka dia matlub khabari. Yang disebutkan, yang diungkapkan ataupun yang diibaratkan oleh Ibn Hajar dalam kitab ni, ilmin auzan. Dia begini. Dalil ni, dia membawa kepada madlul. Kita tengok kepada dalil, dengan wajah dilalah dia akan sampai kepada madlul. Tengok kepada dalil, akan sampai kepada madlul. Baik. Perantaraan daripada dalil kepada madlul tu, oleh panggil wajhul istidlal, ikutlah apa pun. Dia panggil sahihin nazar ataupun an-nazarus sahih. An-nazar tu apa dia? Kalau di segi ulama usul, an-nazaru wal fikru siyani. Ini lafaz Syahali ni. Syahali jemaah. An-nazaru wal fikru siyani ay mithlani. Bermula nazar dan fikir itu seerti ya. Saya ni berasa nak imlak hak Syahali ayat ni. Sebab saya imlak, saya belajar ni Syahali imlak daripada awal sampai akhir. Kali jemaah imlak, dia suruh tulis. Lepas tu suruh dia baca syarah pula. Jadi saya belajar dengan Syahali jemaah ni tak habis kitab sebenarnya. Usul, tapi saya belajar hak ni. An-nazaru wal fikri, kata Tuhfatul Atfal. Katanya bahasa Syahali, Tuhfatul Atfal dalam ilmu usul fiqh. Tuhfatul Atfal dalam ilmu usul fiqh. Adalah 13 kertas. Saya salin belakang tu daripada mulut dia. Bab gapo Ustaz? Eh? Bab gapo ngaji dengan Syahli? Dia topik ke apa topik? Topik dia mabadi dalam ilmu usul fiqh. Asal-asal dalam ilmu usul. Apa asal? Tapi tamunya kita payah. Mi'rajul Minhaj, kadang Minhaj. Kadang yang imam pada kita tu payah. Yang kedua, lepas tu banyak menengung belakang. Bila dia terai tu, ibarat Baidawi tu semua menengung belakang. Maka dia pun start daripada ABC balik. Ilmu usul fiqh. Start lah al-aslu jam'u mayu benar alaihi ghairuhu apa semua kali. Dia start satu-satu. Jadi saya salin lah, dia imlak. Kemudian dia dibacakan pula oleh mukri. Yang dia imlak tu dibacakan pula oleh Syekh Amru Wardani, mukri. Jadi saya salin. Bila saya dengar balik, rupanya saya tengok pelajar-pelajar Arab salin balik, dia baca pula dengan dia. Pelajar-pelajar Arab tarik. Saya tengok, saya banding dengan saya salin tu cukup. Hak saya beberapa hari hak saya tu cukup dengan hak saya salin tu dengan hak dengan orang Arab salin tu. Jadi huraian dia tu dalam kitab Al-Hukm Syar'i. Dalam kitab Al-Hukm Syar'i fi usul indal usuliyin tu huraian Syahali bagi hak dia mengajar gitu. Dia Masjid Al-Azhar. Boleh lah. Al-Hukm Syar'i indal usuliyin. Tubik lepas kalau dia mengajar kita. Kalau dia mengajar. Cuma seronoknya bila Syekh apa dia ni, Syekh Amru Wardani hafizahullah taala nak start baca hak sudah diimlak tu. Nak kata qala apa ni? Katanya Syahli Jumaah, katalah qalal matinu. Kemudian dia kata radhiyallahu anhu. Syahli dia sebut. Radhiyallahu anhu dia ketawa. Qalal matinu radhiyallahu anhu, sambil ketawa dia sebut. Mudah-mudahan Allah Taala lihat sampai kita amin. Amin saya lah. Baik, kembali. Dia kata al-dalilu, pendek sikit dia punya. Tapi lebih kurang mana sama ya dengan hak Ibn Hajar sebut ni. Al-dalilu ma yatawassalu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabari. Jadi ada dalil, ada madlul. Mesti ada tengah-tengah di antara dalil dengan madlul tu mesti ada sahihin nadhar. Maknanya an-nadharus sahih. An-nazar tu apa? Al-fikru. Al-fikru tu apa? Al-fikru tu pula. Al-fikru tu. Ni ambil al-fikru pula. Tartibu umurin ma'lumatin. Tartibu umurin ma'lumatin ala hayatin makhsusatin litawassuli ila majhul. Boleh? Sama dengan takrif mantik dah tu.
Semuanya mahalnya sebab ambil daripada mulut Syekh. Tartibu umurin ma'lumin ala hayatin makhsusatin litawassuli ila majhul. Kita susunkan premis-premis kita, kita susunkan hujah-hujah kita dalam keadaan tertentu untuk sampai kepada natijah ataupun konklusi kita. Kita susun dalil-dalil kita mengikut kaedah tertentu supaya sampai kepada natijah yang tertentu. Jadi dia kata sini, natijah tu sampai tu, dia kata ila matlubil khabari, jumlah ada mubtada ada khabar. As-salatu wajibah contohnya. Bermula semaya tu wajib. Baik, dalil dia apa? Aqimus solah. Baik, aqimus solah tu dalil apa dia ni? Dalil dia dalil nakli. Baik. Nakliyan kana, ai nakliyan kana dalilu. Jadi matlub itu sama ada ilmun ataupun zan. Matlubun khabari. Kalau muqaddimah kita zanni, kalau muqaddimah yang kita susun, maklumat yang kita ada tu zanni, maka natijah dia mesti zanni juga. Kalau muqaddimah dia ni zan, maka dia akan membawa kepada zan. Kalau dia yakin, dia akan membawa kepada yakin. Boleh? Baik. Mana kalau dalil kita dalil qat'i, seperti hadis mutawatir, maka madlul dia mesti qat'i juga. Kalau hadis kita hadis ahad, hadis yang kita dalil hadis ahad, maka dia akan membawa kepada hadis ahad. Dia akan membawa kepada madlul dia juga zanni. Wa huwal kitab, wa huwa tu dalil itu sama ada al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Jadi ingat dah, al-kitab dia qat'iyyus subut. Dia ada yang was sunnah pun gitu juga, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Wal ijma' ada khilaf. Dari segi apa? Dari segi dilalah dia tu, dilalah qat'i ke dilalah zanni. Dilalah tu ijma' tu. Wal qiyas. Dan qiyas ni qiyas daripada kitab dengan sunnah. Wa nahwul istishab, ni dalam mazhab Syafi'i. Dan seumpama istishab, mana istishab al-hukm al-asli dalam mazhab Syafi'i ni. Sebab apa? 4 dalil tu, kitab, sunnah, ijma', qiyas tu, dia kira dalil nakli lagi, dan ini dalil yang diittifaq di sisi ulama usul daripada kebanyakan mazhab. Tapi kalau istishab itu hanya hujah dalam mazhab Imam Syafi'i. Au aqliyan au kana dalilu aqliyan, ataupun dalil itu dalil aqli, dalil yang dibangsakan kepada akal. Wa huwal burhanul ati, itulah yang dinamakan burhan. Burhan tu dalil yang berasaskan muqaddimah yaqiniyah. Maknanya dalil yang diasaskan dengan premis-premis yakin. Mana kita susun premis-premis yang yakin, maka natijahnya, kesimpulan dan konklusinya mesti yakin juga. Maka dalil itu dipanggil dalil burhan. Al-ati yang lagi akan datang sebut dalam syarah. Sebab lagi akan syarah sebut dalam perkataan wadihatil barahin nanti. Al-qat'iyati, dalil-dalil qat'iyah. Wahiyal adillatu. Apakah dalil-dalil qat'i? Itulah dalil-dalil al-muaddiyati ilal ilmi. Itulah dalil-dalil yang membawa kepada ilmu yang mana yakin. Dalam ilmu usul bila sebut al-ilm, maknanya al-yaqin. Usuluddin, usul fiqh sama. Maknanya maksud dalil yang membawa kepada yakin. Lil qat'i bi muqaddimatiha. Kenapa yakin? Kerana putus, kerana jazam, kerana pasti dengan muqaddimah dia, muqaddimah dalil. Muqaddimah dalil tu ataupun muqaddimah, orang tanya pula, dia muqaddimah tu. Muqaddimah bagi dalil maju ila juz'an lil dalil. Atau al-qadiyatul lati ila juz'an lil qiyas. Maknanya qadiyah satu jumlah yang dijadikan satu juzuk daripada qiyas. Nahwu kullu insanin
jismun wa kullu jismin murakkabun fa kullu insanin murakkabun. Ini kita belajar dah dalam ilmu matematik. Zaman saya dulu ada penak kuliah mati. Zaman Ustaz Fauzi ada ke? Ada kan? Zaman sekarang ada ke sukatan? Ada. Kami saya ada, tapi matematik moden kan sudah. Yalah matematik moden, bukan matematik tambahan. Ya. Baik. Dia kata kullu insanin jismun, ini mukaddimah pertama. Wa kullu jismin murakkabun. Setiap manusia itu jisim. Wa kullu jismin murakkab, dan setiap yang jisim itu pasti tersusun dia. Mana tersusun daripada komponen-komponen yang lebih kecil. Fa kullu insanin murakkab. Maka oleh sebab itu titik tiga. Oleh sebab itu kan. Natijah konklusi itu mesti ada di titik tiga. Oleh sebab itu fa kullu insanin murakkabun. Dia supaya matematik tu. Kalau kita buat cara dia susunnya dia macam tak tambah. Mukadimah pertama, mukadimah kedua, lepas tu kita garis open tu kita buat garis dua. Kalau dalam syarah apa dia ni, syarah Arba'in Nawawiyah hak Syarnubi ni dia cantik dia buat. Dia buat macam kita belajar tu. Kan? Macam kita belajar matematik kan? Dia buat lagu ni. Ni macam lagu ni lah belajar matematik kan? Syarah Boleh Arba'in. dekat sikit tak? Putih sangat. Nampak. Terbalik. Kita. Sebab kena handset sorry Tak apalah, tengok dari syarah Syarnubi lah. Bawa Kashidah. Kashidah. Baik. Qala radhiyallahu anhu nahwu kullu insanin jismun wa kullu jismin murakkabun fa kullu insanin murakkabun. Fa in qulta fi i'tirad. Jadi fa kullu insanin murakkab tu dia panggil natijah ataupun ilmu yang yakin. Sebab apa? Sebab mukaddimah dia yakin. Mana yakin tu kullu jismin murakkab tu? Itu daripada pemerhatian dengan panca indera. Jadi yakinlah sebab benda tu datang daripada panca indera. Qala fa in qulta ay fil i'tirad, sekiranya kamu kata pada i'tirad, aktsaru adillati syari'ati dhanniyatun li'anna muqaddimatiha kadzalika nahwu at-tuma'ninatu ruknun fis salati wa kullu ruknin wajibun wal wudu'u ibadatun wa kullu ibadatin yushtaratu fiha an-niyyatu fa kana yanbaghi lahu hadful qat'iyyati. Baik, sekiranya kamu kata apa? Sekiranya berkatalah oleh kamu pada i'tirad. I'tirad siapa? I'tirad pada Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata nabi-nabi ni datang dengan dalil-dalil qat'i. Dalil-dalil yang putus, dalil-dalil yang yakin. Dalil yang yakin membawa kepada keputusan yang yakin ataupun membawa kepada ilmu yang yakin. Baik. Sekiranya kamu kata kebanyakan dalil-dalil syariat, aksaru adillah ni adillah tu tafanun bagi dalail. Tadi disebut dah dalail, adillah sama makna dia. Dia panggil tafanun fil ibarah. Kebanyakan sebahagian besar daripada dalil-dalil syarak zanniyatun. Maknanya dibangsa kepada zon. Mana dilalah dia dilalah zanniyah. Dilalah dalil kepada madlul tu dilalah zanniyah. Apa? Li'anna muqaddimatiha kadzalika ay zanniyatun kadzalika. Sebab muqaddimah dalil tu muqaddimah dalil tu hujah tu kebanyakannya zanni. Komponen dalil tu ataupun komponen istidlal tu itu ialah zanni. Maka dia akan bawa kepada zanni juga. Nahwu at-tuma'ninatu ruknun fis salah. Contohnya kita kata bermula tuma'ninah itu satu rukun dalam semaya. Ada satu rukun yang mana fardu dalam mazhab Syafi'i. Rukunun yakni fardu dalam semaya. Bermula tuma'ninah itu rukun yakni fardu dalam semaya itu satu jumlah mubtada' khabar matlubun khabari yubarhanu alaihi fil ilmi bidalil. Yang mana kita nak tegaskan dalam ilmu mesti dengan berasaskan dalil. Baik, kita kata rukun semayang itu rukun dalam semaya, itu dalilnya dalil zanni ke dalil qat'i? Dalil zanni.
Apa hadis ahad? Hadis riwayat Bukhari. Hadisul ahad. Satu. Wa kullu ruknin wajibun. Dan bermula semua rukun. Maksud setiap rukun dalam semaya tu wajib tu daripada mana? Rukun tu wajib tu rukun. Wal wudu'u ibadatun. Bermula wudu' tu ibadat bukan adat. Daripada mana? Kata daripada syarak, daripada dalil. Itu zanni. Bukan ijtihad pula tu. Ijtihad daripada ulama istinbat. Wa kullu ibadatin yushtaratu fiha niyyah. Dan bermula setiap ibadat disyaratkan padanya niat. Baik, semua tu apa dia tu? Semua tu benda-benda dalil-dalil ataupun benda-benda yang dijadikan dia dalil, dia madlul. Maksudnya dia boleh dijadikan hujah dalam hujah. Dan dia juga dibina di atas hujah, di atas dalil. Tapi semuanya balik pada zon. Mana dapat dalil-dalil zon ni. Fakana yang bagi lahu, maka seyogiyolah bagi lahu, bagi siapa? Bagi Nawawi, menghazahkan al-qat'iyah. Maknanya segiyo, mana lebih afdal, baiknya, dia tak masukkan kalimah qat'iyah. Qultu fil jawab. Nescaya aku jawab. Imam Ibn Hajar kata, radhiyallahu anhu, kalau ada orang iktiraf, maka aku akan jawab. Fa in qulta qultu. Kalau kamu kata pada iktiraf, nescaya aku jawab iktiraf. Innama sarat zanniyatan bin nisbati ilaina. Hanya sonya dalil-dalil itu jadi zanni. Hanya sonya dalil itu innama sarat al-adillatu zanniyatan jadilah dalil itu zanni bin nisbati ilaina. Ini sebuah kepada kita. Bi khilafiha bin nisbati liman sami'aha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalahan dengan nisbah orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zanni kepada kita dengan sebab apa? Sebab sanad. Dengan perantaraan sanad. Okey, kita kepada Nabi. Tapi bagi orang yang dengar langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia yakin dia dengar daripada Nabi, dia keluar daripada lidah Nabi sampai ke telinga dia, maka hak dia dengar ataupun zanni apa qat'i dilalah dia pun, hak dia faham pun qat'i, dia tengok daripada perbuatan Nabi pun semua qat'i berlaku. Dia kata maka mereka tu his, sebab mereka ilmu mereka semua terhenti kepada his, pada dengar, pada lihat, kepada apa semuanya kepada his. Maka bila mereka sahabat-sahabat Nabi ni, benda yang mereka tengok tu yakin berlaku, semaya yakin, semua yakin. Wah biasa Imam Ibn Hajar. Kita akan faham kenapa ulama kata Nabi kita ni nurul yakin. Nurul yakin. Nabi itu cahaya yang membawa kepada keyakinan. Sebab orang dengan Nabi semua yakin. Qala fa innaha bin nisbati ilaihi ay bin nisbati liman sami'aha minan nabi. Sesungguhnya dalil-dalil itu dengan nisbah orang yang dengar daripada Nabi qat'iyatun. Semuanya qat'i. Mana jazam, maknanya diputuskan padanya. Maknanya qat'iyatun thubut, qat'iyatun dilalah sebab dia dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu innama huwa fi bayanir rusuli li syara'i. Dan bermula kalam, mana kalam Nawawi ni, kita bercara lah ni, kita syarah ni, hanya senyo pada nak menerangkan tentang Rasul ataupun Rasul pesuruh-pesuruh Allah yang dengan syariat-syariat. Wa dzalika jami'uhu qat'iyyun. Dan bermula demikian itu, semua kalam ni semua qat'i. Mana hak kita cara ni semuanya qat'i. Itu satu kepahaman lah. Baik, ada tak kepahaman kedua bagi hadis ni, bagi ayat ni? Ada. Kepahaman kedua ni bawa sekali. Wa yasihhu an yurada bidalailihim mu'jizatuhum ad-dallatu ala sidqihim wa kulluha qat'iyyatun listifadatiha min dalilin mu'allafin min muqaddimataini qat'iyyataini.
Nahwu ar-rusulu ja'u bil mu'jizati wa kullu man ja'a bil mu'jizati sadiqun farrusulu sadiquna. Boleh juga kita tanggungkan bahawa yang dikehendaki dengan kata-kata Imam Nawawi bidala ilihim, dalil-dalil Rasul tu, dalail Rasul tu ialah mukjizat mereka itu. Mana yang dimaksudkan dengan dalil-dalil itu, Allah Ta'ala menghantar mereka untuk menerangkan agama dengan mukjizat. Dengan mukjizat yang membenarkan ataupun yang dibenarkan pada mereka itu. Maknanya mukjizat itu Allah Ta'ala membenarkan dakwah Nabi, dan mukjizat itu dibenarkan oleh orang yang menyaksikan mukjizat. As-sadiqah, al-musaddiqah, al-musaddaqah. Maknanya mukjizat yang dibenarkan dan orang membenarkan mukjizat. Baik. Ad-dallati ay allati tadullu, yang mana mukjizat itulah menunjuk ke atas benar mereka itu, benarnya para rasul. Wa kulluha qat'iyatun, dan bermula semua mukjizat ataupun semua dalil-dalil yang ditafsirkan sebagai mukjizat itu qat'iyah. Kenapa? Listifadatiha, kerana dipahami akan dia daripada dalil muallafin yang disusun min muqaddimataini qat'iyataini, yang mana dalil itu disusun daripada dua muqaddimah, dua premis ataupun dua muqaddimah qat'iyatain, yang kedua-duanya qat'i. Muqaddimahnya kedua-duanya qat'i. Apa dia muqaddimah tu? Nahwu contohnya. Seumpamanya ar-rusulu, muqaddimah surah. Ar-rusulu, bermula para rasul itu, yang mereka itu dengan mukjizat satu. Di muqaddimah surah. Wa kullu man jaa'a bil mu'jizati shadiqun, dan setiap orang yang datang dia dengan mukjizat. Mana kalau yang mencari adab, yang membenarkan apa dia ni, yang berlaku pada orang yang mendakwakan nabi. Setiap orang yang mendakwakan, orang yang datang dengan mukjizat, setiap rasul, wa kullu man, setiap rasul yang datang dia dengan mukjizat, maka dia benar. Farrusulu sadiquna, oleh sebab itu maka para rasul itu semuanya benar. Sebab apa? Sebab mereka datang dengan mukjizat. Amma surah fadaruriyatun hissiyatun, maka bermula surah, mana al-muqaddimah surah, bermula muqaddimah surah tajmulin, tidak berhajat kepada nazar, tidak berhajat kepada perhati. Benda tu darurat, benda lantah, benda yang tidak perlu kepada pemerhatian, tak perlu kepada kajian, tak perlu kepada ta'ammul, tak perlu kepada fikir. Hissiyatun, mana dibangsakan pada penglihatan, mana tengok dia lah. Tahu mana? Macam mana tahu Nabi itu datang dengan tu? Disaksikan oleh para sahabat secara mutawatir. Telah disaksikan oleh para sahabat secara mutawatir. Saya saja nak sebut ni, nak perkongsian maklumat sekarang ni. Saya di zaman kita sekarang ni, orang kafir masih lagi, orang kafir maksudnya dengan media massa dan segala semua sekali, dalam Facebook pada, dalam mereka mempertikaikan mukjizat Nabi sampai kali ini. Mana mereka mempertikaikan Nabi Muhammad ni ada mukjizat. Mereka, apa? Sebab macam mana dia mempertikaikan mukjizat? Dia kata sebab hadis-hadis itu dibukukan, alasan mereka lah. Dia kata kerana hadis-hadis itu dibukukan selepas daripada zaman Nabi. Itu syubhat dalil mereka. Masih lagi digunakan sampai ke hari ini. Dan saya banyak video-video, bila kita ni bila kita suka tengok video-video yang bagus-bagus dalam Facebook ni, dia akan timbul banyak video-video ni. Video-video yang syubhat-syubhat ni daripada pendayah Kristian, apa semua sekali hak pekat antarabangsa ni, dia akan datang kalau kita minat di video-video Habib ke video-video hak jenis dia akan timbul secara automatik. Namanya setannya di belakang
di belakang Facebook, di belakang internet tu ada organize. Ada benda-benda terancang dah. Benda terancang, video-video yang menimbulkan syok wasangka kepada kita. Jadi dia kata sebab syubhat mereka, kesamaran yang ditimbulkan oleh mereka dakwa dan mereka berpegang dengan dakwa itu bahawasanya hadis Nabi dibukukan oleh manusia selepas daripada 3 kurun lepas Nabi-Nabi. Yang kita tak boleh percaya dengan hadis-hadis ni, walaupun hadis-hadis itu menunjukkan dengan dalilan sanad yang banyak bahawa Nabi SAW itu mempunyai mukjizat. Jadi mereka mengingkari mukjizat hissiyah Nabi SAW. Cuba mereka nak yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurihi walau karihal kafirun. Jadi kata Syekh Al-Qudumi hafizahullah dalam kitab Al-Ulumun Nabawiyah, kitab yang paling lengkap membicarakan mukjizat Nabi di zaman kita ni ialah Risalah Al-Mu'jizah Al-Ahmadiyah yang disusun oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Sudah diterjemahkan di Malaysia, dan ada terjemah aku dalam Shopee saya tengok ada, tapi sudah lama dah. Zaman dulu lagi dicetakkan Nurul Has. Saya tengok di kampus itu almarhum abang saya beli zaman dulu lagi. Ustaz Badi'uz Zaman rahimahullah taala. Al-Mu'jizah Al-Ahmadiyah. Penterjemah tu, ustazah penterjemah tu kata, tak tahulah ustazah ke tidak ustaz, tapi dia terjemah tu, dia kata penulis Ustaz Badi'uz Zaman Sa'id Nursi tulis dalam keadaan yang tak ada kitab. Dia tulis mukjizat Ahmadiyah tu dalam keadaan tak ada kitab rujukan. Dia dengan semata-mata hafalan dia. Rahimahullah taala. Siapa terjemah dulu Ustaz? Siapa terjemah kitab tu dulu? Ustazah nama apa tahu? Dicetakkan Nurul Has. Tapi tak tahu sekarang cetakan baru ni yang sama ke ataupun saya tak tengok lagi cetakan baru ni. Cetakan baru ada jugalah. Dalam Shopee ada. Nama kitab dia? Tak lah mukjizat Ahmad. Kalau himpunan mukjizat Nabi gitu ya saya. Bukan Al-Mu'jizah Al-Ahmadiyah lah. Risalah Al-Mu'jizah Al-Ahmadiyah. Allah. Baik. Amma surah fa daruriyatun hissiyatun. Maknanya sebab kita kata mukjizat tu benda yang his, sebab semua sanad-sanad mukjizat ni sampai kepada sahabat je menyaksikan dengan mata kepala mereka. Mana sampai kepada sahabat yang menyaksikan dengan mata kepala mereka. Mana mereka tengok dengan panca indera mereka. Dan sanad itu mutawatir. Sanad maknanya berhimpun. Baik, ulama kita dulu dah, kita dalam ilmu nubuwah dan sebagainya. Baik, wal kubra ay wal muqaddimatul kubra daruriyatun aqliyatun. Bermula dan yang kedua tu daruriyah juga, tapi dibangsakan kepada akal. Mana kena fikir, kena tilik dengan akal juga. Lantas, tapi lantas dengan akal. Maknanya setiap orang yang Allah Ta'ala berikan mukjizat pada dia pasti benar. Apabila Allah mencarikan adab kepada orang yang mendakwa kenabian, itu tak lain tak bukan menunjukkan dia itu seorang yang benar. Itu kita fahami dengan akal. Idil mu'jizatu khariqatun lil adati. Kerana mukjizat itu mencari bagi adab. Wa kharquha lil adati la yaqdimu alaihi illa Allah Ta'ala. Sebab mukjizat itu dia mencari bagi sunnah ilahiyah. Lari daripada biasa. Sunnah tu. Dia kata dengan jadi perkara luar biasa. Tak bunyi dah kau? Macam mana gambar suara tak bunyi.
Ustaz kami tak dengar Ustaz. Aku Ustaz duk kecek ke. Lebih dah. Maksudnya. Pula. Ya. Terkeluar. Terkeluar. Okay. Baik. Tak apa nak berhenti dah ni, jangan bimbang lah. Nak berhenti pun nak habis, nak sampai stesen ni. Sebab moga Ustaz Syekh Hafizuddin tak ada kan. Bukan tak ada, terkeluar daripada kawasan kuliah dia. Jadi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sambunglah sikit lagi dah. Fatul Mubin ni. Panas kejap pun tak apalah. Wa kharq baik sana. Falam yakunu kadhibin, oleh kerana Allah Taala telah mendokong ataupun telah menyokong mereka itu, Allah Taala telah membantu mereka itu dengan mukjizat, maka tiadalah mereka itu daripada kalangan orang dusta. Ni benda ni kita faham daripada akal, sebab Allah Taala yang menjadikan perkara itu mencari adab bagi mereka. Bal sadiqina, bahkan mereka itu orang yang benar. Wa wadihatil barahini, ai waw tu atas kepada bidalail qat'iyyati wa wadihatil barahin, ai al barahinil wadihatil lati la iskala fiha. Itulah burhan-burhan, bukti-bukti yang jelas, yang tidak ada kemuskilan padanya, yang tidak ada kerumitan padanya. Mana bukti yang jelas, yang tidak rumit padanya. Jam'i burhan tu ataupun kalau kita kata al-barahini, jam'i burhan, jamak bagi mufradnya burhan. Wa huwa lughatanil hujjatu, dan bermula burhan itu dari segi bahasa orang Arabnya al-hujjah. Hujjah tu asal mana jalan? Mana jalan? Wastilahan ma tarakkaba min qadiyatan, dan bermula istilah di sisi istilah ulama usul, ada juga ulama mantiq, ma tarakkaba min qadiyataini mata sulimata lazimahuma lizatihima qaulun thalithun. Hujjah dalam ilmu mantiq dia panggil kias. Ma tarakkaba itulah barang ataupun dalil yang tersusun ia daripada dua qadiyah, mata sulimata, apabila diterima kedua-dua qaulun thalithun, dua-dua itu dengan diri zat kedua-dua qadiyah itu perkataan yang ketiga. Maknanya wa kullu mutaghayyirin hadithun yuntiju al-alamu hadithun ala ma huwa muqarrarun fi mahallihi min kutubil mizan. Seperti kaf tu kaf tamsiliyah wa istiqsaiyah. Contohlah dia kata, contoh burhan ni ialah dia kata alam, bermula alam itu mutaghayyir. Ni muqaddimah qadiyah yang pertama. Bermula alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, dan setiap yang berubah itu baharu ia. Maknanya ada dia selepas pada tak ada. Yuntiju, menatijahkan, mana bila kita terima dua qadiyah ni, dua qadiyah yang pertama ni alam mutaghayyir dengan kullu mutaghayyir mutaaddid, maka akan menatijahkan, akan keluar natijah, akan disimpulkan al-alamu hadithun, bermula alam ni baharu. Ala ma huwa ay wa in jaraina ala ma huwa muqarrarun fi mahallihi, sekiranya kita berlaku di atas apa yang telah dijelaskan dia pada tempatnya di dalam kitab-kitab mizan. Kitab mizan tu kitab mizanu, kitab al-ilmu mantiq lah. Sebab ilmu mantiq ni antara nama dia ialah ilmu mizan. Dia mungkin, dia apa disebut wa in jaraina tu? Kenapa dia sebut ala ma jaraina tu? Ala ma huwa muqarrarun tu. Sekiranya kita berlaku di atas apa yang diterangkan dalam kitab mantiq. Mana burhan maknanya begitu. Kan? Burhan maknanya begitu.
Ali kata maknanya di sisi usul fiqh, tak apalah usul fiqh. Dari segi mantiknya burhan maknanya begini. Kenapa? Ada yang terok kata? Seolah-olah lah. Kalau saya duk fikir soal-soal kenapa dia kata gitu? Ibnu Hajar kata gitu radhiyallahu anhu. Sebab wa ibnu Salah wa Nawawi harama wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama. Kan? Imam Nawawi, tua kita ni masyhur daripada dia bahawa dia menghadapi ilmu mantik. Macam mana kita huraikan ibarat Imam Nawawi dengan cara mengikut Imam mantik? Saya. Lagu mana kita nak huraikan perkataan dia dengan muruk ulama mantik? Wa in jara itu sebut wa in jaraina ala ma huwa muqarrar ay ala ma huwa muqarrarun fi mahallihi min kutubil mizan. Jadi saya pernah tanya, tapi tanya tu bukan tanya khusus masalah ni. Tanya pada guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, hafizahullah ta'ala. Dia kata Imam Suyuti, Imam Nawawi, dua orang hamba Allah ni, sebab saya tanya tu kitab Nuqayah. Kitab Nuqayah Imam Suyuti kan. Nuqayah tu dia tak masuk ilmu mantik. Jadi Syekh Nuruddin kata kitab Nuqayah dia khatam belajar dengan Syekh Ismail Ismazdin. Kitab Nuqayah fi arba'ati asyara ilman tu habis baca dengan Syekh Ismail Ismazdin. Jadi saya bertanya, Imam Suyuti ni dia tak sir kepada mantik. Jadi jawab Syekh Nuruddin, dia tak nak mantik yang falsafah tu ya. Tapi semua dalil-dalil dia, hujah-hujah dia semua mantiki belaka. Adilah mantiki yang belaka. Dalil-dalil dia susun tu semuanya kata-kata muafaqah dengan kaedah ilmu mantik. Maka demikian juga Al-Imam An-Nawawi ditanggung kan oleh dia tidak mahu kepada mantik yang menjadi mukaddimah kepada falsafah sahaja. Maka ketika itu kita tangguh ke perkataan Imam Ibnu Salah al-falsafatu ussus safah. Dia kata falsafah tu ialah asas bagi kebodohan. Al-falsafatu ussus safah. Dalam ilmu mantik dia panggil dalil Khatabi. Dia kutubah maknanya bahasa yang indah untuk menolak falsafah. Pun mantik juga. Masih lagi dalam tidak keluar daripada ilmu mantik. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin nak tanya, cuma nak